Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada kita untuk datang dan menghadiri majlis ilmu kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman dalam bab agama. Nak cari ilmu agama tu pun dah taufik dah. Kemudian nak memahaminya tu pula satu nikmat. Kemudian tetap berada di atas jalan hidayah seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, itu adalah nikmat yang besar. Jadi sebab itu kita ni diperintahkan dan dituntut untuk mencari ilmu, untuk kita melaksanakan misi yang paling utama dalam hidup. Hidup kita ni Tuhan tak suruh kita cari rezeki sebenarnya. Hidup kita ni Tuhan tak suruh cari rezeki. Dari istilah maknanya kita yang kena cari rezeki kita, tidak. Allah suruh kita berusaha je. Usaha untuk cari rezeki. Yang bagi tu dia. Bererti dalam kata lain, rezeki ni dah dijamin oleh Allah. Pasti akan tiba kepada seseorang, andai Allah berkehendak dia pergi, dia dapat. tidak akan kurang dari hidup seorang satu sen pun daripada rezeki yang Allah bagi. Pagi ni saya tengok satu post, ada orang share, dia kata dalam masa sebulan suami dia jadi ex-suami, rumah dia yang besar dah tak ada, kemudian dia dapat sakit, kemudian harta dia yang saving dia yang ratus ribu semua habis. Dalam masa sebulan semua tu berubah. Allah ni kalau dia nak tarik hak ada dalam bank kita pun boleh hilang dengan cara hak dia buat lah. Kereta kita rosak ke, ditimpa sakit ke, hak dalam rumah orang curi ke, ataupun tiba-tiba kita kena bayar sesuatu yang sebelum ni kita pun tak plan. Macam-macam cara. Kerana rezeki itu adalah sesuatu yang Allah tentukan. Kita carilah banyak mana pun, kalau dia tak izin, tak dapat. Kalau kita pun dah kumpul banyak pun, kalau dia tak izin, tak dapat kecap juga. Boleh jadi kita yang kumpul, orang lain yang dapat. Kita ni tukang jaga rezeki orang je. Tu bab rezeki. Tapi yang Allah Ta'ala perintahkan pada kita, misi utama dalam hidup adalah beriman dan menyembah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Ini misi kita yang paling utama. Sehingga ramai orang hari ini obses dalam bab cari rezeki. Sanggup bangun pukul 5 pagi untuk semata-mata keluar mencari rezeki. Balik pula pukul 7 malam setelah dia selesai mencari rezeki. Senang dia, boleh rumah dia besar, kereta dia bermewah, harta dia bertimbun, senang. Tapi dalam soal agama dia tak sungguh macam tu. Jadi sebab itu
taufik untuk kita mencari agama dalam hidup ni, itu pun sudah baik untuk kita. Apatah lagi Allah tambah pula kefahaman dalam bab agama, dan Allah tunjukkan kepada kita jalan yang benar dan kita berada di atasnya. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sebab tu kita kena bersungguh dalam bab ni, dalam bab terutamanya dalam bab tauhid lah, menyembah Allah yang Maha Esa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang kita nak baca hari ni pada bab yang ke-23. Bab 23 ni dalam bab kitab tauhid lah, dalam bab kitab kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat-ayat Quran yang berkait dengan hadis-hadis yang Nabi SAW pesan kepada kita, supaya kita ni jaga tauhid kita. Tajuk bab kita nak baca hari ni ialah keterangan bahawa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Sebagai mukaddimah, bila Nabi dah berjaya menyebarkan Islam, kemudian Nabi dah halau orang musyrikin daripada Jazirah Arab. Tidak ada lagi penyembahan berhala di Jazirah Arab. Mekah, Madinah clear. Berhala-berhala yang ada di Kaabah dikeluarkan. Setelah 10 tahun Nabi berdakwah di Madinah, Nabi berjaya menawan balik kota Mekah dan mensucikannya dari kesyirikan. Maka setelah itu orang Arab pun berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga Nabi SAW ada bagi satu hadis berkait dengan perkara tersebut. Kata Nabi SAW, syaitan dah putus asa dah. Syaitan dah putus asa. Inna syaitana aisa an yu'badahul musallun, an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum. Dalam hadis Nabi SAW ada bersabda, syaitan dah putus asa dah untuk dia disembah di Jazirah Arab. Sehingga ada orang yang rasa setelah itu tak akan berlaku dah penyembahan berhala pada umat ini. Tapi kalau dia faham macam tu, sebenarnya kefahaman itu kurang tepat. Dan ada juga orang yang berpandangan seorang yang masuk Islam, dia akan kekal Islam sampai dia mati secara automatik ataupun pasti. Padahal boleh saja seorang yang dah masuk Islam kembali kepada kekufuran. Dan seorang yang masuk Islam terbatal agama Islam dia. Sebab kita kena tahu antara Islam dengan syirik, antara tauhid dengan syirik, ada red line yang sangat-sangat penting untuk kita jaga. Seorang yang mengucap la ilaha illallah, maka dia telah meletakkan dirinya bagi satu garis merah antara tauhid dan juga syirik. Bahawa dia akan menjaga hidupnya selama dia hidup sebagai hamba kepada Allah, dia tidak akan menyembah mana-mana sembahan selain dari Allah. Dalam perkataan dia, dalam perbuatan dia, atau iktiqad dia di dalam hati. Tapi sekiranya mulut dia kata la ilaha illallah, perbuatan dia cross that line. Perbuatan dia buat amalan-amalan penyembahan yang telah dilakukan oleh umat terdahulu. Apa jadi dengan agama dia? Maka agama dia terbatal.
Sebab syirik yang kita kena tahu dan kita kena faham serta kita kena takut ni, saya ulang banyak kali dalam kuliah saya dan juga kita pun dengar waktu di perkampungan sunnah baru ni, tentang bahayanya syirik. Syirik ni kalau berlaku, habis semua amal soleh walaupun dia dah buat puluhan tahun. Itu bahaya. Dalam satu ayat surah Al-An'am disebutkan bahawa seandainya nabi-nabi ni melakukan kesyirikan, seandainya, tapi tak berlakulah. Seandainya amalan tu sebesar, sebanyak, segunung timbunan, himpunan pahala para nabi, tiba-tiba dia melakukan kesyirikan, maka habis, hancur, binasa segala amalannya di sisi Allah. Dan itulah yang bahaya dan kita paling takut. Kita ni amalan dah lah tak seberapa, tiba-tiba seorang yang tak seberapa tu terlibat pula dengan kesyirikan, maka hancur leburlah amalan dia, tak tinggal walaupun sedikit. Jadi kerana itu kita sangat takut dan kita sangat bimbang. Dan yang lebih membimbangkan kita ialah perkataan Nabi kita, bahawa Nabi kita ada bagi tahu umat dia ni akan ikut jejak langkah umat terdahulu. Perkataan Nabi yang macam ni menunjukkan apa? Umat ni akan ikut jejak langkah umat terdahulu. Maksud dia apa? Apa yang telah dilakukan oleh umat dahulu akan kembali dilakukan oleh umat ni. Dan antara yang paling obvious lah kita kata, jelas nampak umat terdahulu ialah kesyirikan. Ada beberapa yang kita akan sebut dalam syirik ataupun dalam penjelasannya. Tapi mukaddimah yang kita sebut bahawa kita bahaskan benda ni kerana Nabi dah bagi peringatan kepada kita, ada di kalangan umat ni akan kembali kepada amalan umat-umat terdahulu. So apa dia amalan umat terdahulu? Ayat-ayat Quran yang dibacakan dalam bab ni merujuk kepada amalan umat dahulu. Kemudian penulis kita, dia tutup dengan hadis, umat ini akan ikut amalan umat dahulu. So kita baca satu-satu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 51. Allah Ta'ala kata, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitab, Yu'minuna bil jibti wat taghut, وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. Maksudnya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberikan bahagian dari Alkitab? Jadi Allah Ta'ala suruh perhati orang-orang yang diberikan kitab. Sebelum daripada ni lah, apa yang mereka buat? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka percaya kepada jibt dan taghut. Apa itu jibt? Apa itu taghut? Kita tengok nota kaki. Terdapat beberapa tafsiran dari kalangan salaf tentang makna jibti. Antara lain, jibtu berhala. Ada yang menafsirkan sihir. Ada yang menafsirkan tukang ramal. Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf, kedua orang ini adalah tokoh orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah.
Dengan demikian pengertiannya umum, mencakupi makna itu semua, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Jauhari dalam As-Sihah. Jibt adalah kata-kata yang dapat digunakan untuk berhala, tukang ramal, tukang sihir dan sejenisnya. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kita faham begitu, Allah Ta'ala kata, orang-orang yang dahulu diberikan kitab ni, mereka beriman dengan berhala, dengan sihir, dengan tukang ramal, dan dengan perkara-perkara yang seperti dengannya. Kemudian Allah Ta'ala kata, wat-taghut. Taghut pula apa? Tengok pula nota kaki. Demikian halnya dengan kata-kata taghut. Terdapat beberapa tafsir yang menunjukkan pengertian umum, antara lain syaitan, atau syaitan yang wujud manusia, syaitan dalam wujud manusia. Itu syaitan jin, syaitan manusia. Berhala, tukang ramal, dan Ka'ab al-Ashraf ada merujuk kepada tafsiran itu. Ibnu Jarir At-Tabari dalam menafsirkan ayat ini telah menyebutkan beberapa tafsiran dari ulama salaf, mengatakan jib dan taghut ialah dua sebutan untuk setiap yang diagungkan dengan disembah selain Allah, atau ditaati atau dipatuhi, baik yang diagungkan itu batu, manusia ataupun syaitan. Bahasa ringkas kita boleh sebut macam ni lah. Allah Ta'ala sebut, orang sebelum daripada kamu yang diberikan Alkitab, mereka ni macam-macam yang berlaku kat mereka. Sebahagiannya ada yang sembah, mereka ni menyembah selain dari Allah. Sama ada batu ke, manusia ke, atau sampai ke tahap syaitan pun mereka sembah. Okey? Mereka sembah sesuatu selain dari Allah. Dan ayat yang seterusnya, bukankah ayat yang 51 tadi menunjukkan jalan yang telah dilalui oleh generasi sebelum ni? Orang yang diberikan Alkitab, siapa dia? Yahudi dan Nasrani, dan juga umat-umat sebelum daripada ni. Ayat yang kedua, Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dhalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut. Katakanlah, makna dia, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang yang dikutuki dan dimurkai oleh Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut. Dalam ayat yang kedua juga Allah Ta'ala sebut cerita orang-orang terdahulu ni, antara yang berlaku kepada mereka ialah Allah laknat mereka. Mereka diubah menjadi kera dan juga babi, dan yang berlaku kepada mereka juga mereka menyembah taghut. Taghut ni apa? Sembahan, semua bentuk sembahan selain dari Allah, nama dia taghut. Sama ada batu, manusia, syaitan, dalam bentuk patung, dalam bentuk pokok, dalam bentuk apa jua, semua bentuk sembahan selain Allah, nama dia taghut. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 21. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida
Dan orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah ibadat di atasnya. Surah Kahfi ayat 21. Kalau ayat sebelum daripada ni cerita ahli kitab kan. Ayat 21 ni cerita dalam surah Al-Kahfi. Apa cerita dia? Ashabul Kahfi. Apa yang berlaku pada Ashabul Kahfi? Tidur dekat gua. Lepas dia tidur, berapa lama dia tidur? 309 tahun. Tidur, tak bangun-bangun. Allah gerakkan tubuh mereka. Wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Kami balikkan, kejap kami balik belah kanan, kejap kami balik belah kiri. Dia tengah tidur, dia tak khabar. Dia tak sedar. Allah balik-balikkan wajah tubuh mereka. Sehingga tak ada lah tubuh mereka walaupun tidur ni 309 tahun jadi buruk belakang dia. Tak ada. Macam orang bedridden yang tak bergerak kan. Lama-lama dia berkudih dan sebagainya. Tak. Allah Ta'ala tak. Walaupun dia tidur 309 tahun, Allah Ta'ala bolak-balikkan badan mereka sehingga tidak ada kesan pada tubuh mereka, mereka tidur lama. Dan Allah bukan setakat tu, Allah jaga dia sampai kuku dia pun tak tumbuh panjang. Kalau kita kata 300 ni macam mana panjang kuku dia. Nah, bangkit-bangkit tidur tengok kuku panjang, tengok rambut panjang, hantu jembalan mana dia kata. Tak ada. Mana bukti dia tak ada? Sebab bila dia bangkit daripada tidur, dia tanya sama-sama dia, berapa lama kita tidur ni? Dia kata kita tidur 1 hari ataupun 2 hari macam tu lah. Dia sama dia kata. Wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yaum. Kita tidur ni sehari atau sekejap je lah. Maknanya dia tidur 309 tahun tu, bangkit-bangkit dia rasa dia macam tidur 1 hari. Kalau dia bangkit-bangkit tu nampak kuku panjang, jembalan, peluk rambut peluk panjang, mesti dia kata, kita ni tidur lama mana ni sampai kuku dah jadi panjang macam ni. Betul tak? Jadi dia sendiri, dia tak tahu pun dia tidur lama. Pada dia hanya tidur sekejap. Kalau dia tahu tidur lama, dia pun keluar. Aku ni somebody dah ni, tidur lama ni. Jadi bukanlah tidur mereka tu satu bentuk kebaikan untuk orang panggil umat yang terkemudian. Bukan. Cuma Allah Ta'ala nak menjadikan mereka sebagai satu bukti bahawa kekuasaan Allah boleh menghidupkan orang yang mati. Orang ni 309 tahun pun Allah boleh jaga tak mati. Tubuh mereka pun Allah jaga tak buruk, tak rosak. Kuku mereka pun tetap macam sedia kala. Dan begitulah juga rambut-rambut mereka. Bila dia bangkit, bangun, dia pun kata, fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Rasa lapar ni, pergi ambil duit, ada sikit ni. Ambil duit ni, pergi cari makanan. Pergi cari makanan. Ada duit. Lepas tu, sampai di sana, dia pun nak beli. Cerita dia nak beli, maka ketahuanlah bahawa duit yang dia guna tu duit lama. Bila dia tengok duit lama tu, tengok pula orang lain dah bandar dia. Akhir sekali, dia pun balik, orang pun kejar. Sampailah dia masuk balik dalam gua. Dan bila dia cerita kepada mereka, lalu Allah Subhanahu Wa Taala matikan mereka semua. Jadi tujuannya bukan untuk mereka. Mereka ni mati tu tetap dah bagi Allah. Cuma Allah Ta'ala nak suruh orang yang kemudian itu mengambil iktibar daripada mereka. Pertama, Allah menetapkan kekuasaan dia boleh menghidupkan orang yang mati. Ataupun boleh saja menidurkan orang 309 tahun
kemudian diberikan bangun, kemudian jumpa dengan orang, kemudian orang mati. Itu satu sudut. Angle dia, angle kekuasaan Allah dalam menghidupkan orang mati. Tapi ada satu lagi angle yang ayat ni didatangkan oleh penulis kita untuk melihat angle yang kedua. Sudut yang kedua. Apa sudut yang kedua tu? Sudut yang kedua ialah sudut di pihak orang yang hidup zaman tu, zaman hak dia bangkit tu. Kenapa Allah Ta'ala hidupkan mereka pada zaman itu? Tujuan dia apa? Pertama, menjadi bukti kepada mereka sebab pada zaman tersebut orang tak percaya kepada hari kiamat. Tak percaya kepada kebangkitan semula. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Begitulah Allah Ta'ala kata, kami keluarkan mereka supaya orang-orang masa tu dia tahu janji Allah itu benar. Kerana orang zaman tu ada masalah dari sudut iman mereka. Jadi Allah keluarkan sebagai bukti pada mereka. Satu. Yang kedua, setelah daripada mereka tengok orang tu selepas 309 tahun, kemudian mereka jumpa tempat tu, apa kata orang-orang tu? Lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Kami akan jadikan tempat ni sebagai masjid atau tempat ibadat. Akhirnya mereka membangunkan binaan di atas kuburnya Ashabul Kahfi. Jadi antara amalan orang-orang dulu yang bermasalah dalam agama ialah mereka membangunkan tempat ibadat di atas kubur. Menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadat. Boleh faham tak? Orang tu mati, walilah ni 300 tahun ni hidup. Lepas orang ni mati, mereka kata mereka adalah orang terpilih. Memang Ashabul Kahfi orang terpilih pun. Sebab mereka lari dalam gua menjaga agama. Tapi yang masalahnya, orang yang masa tu, apa yang mereka buat? Ashabul Kahfi tak ada masalah. Orang yang masa tu yang pergi buat binaan di atas kubur mereka. Sebab tu kadang-kadang, pada ulama, mereka tak ada masalah. Mereka mati dalam tauhid. Tapi setelah beberapa waktu dan generasi, orang kemudian ni hak pergi bina kubur, bina masjid di atas kubur dia. Kadang-kadang orang tu baik ya. Dia tak pernah suruh pun orang jadikan kubur dia sebagai tempat sembahan. Tok syekh ke, tok alim ke, tok apa ke, selama dia hidup dia tak pernah kata sembahlah aku. Tapi bila dia mati, orang pergi, ya syekh, tolong kami, ya syekh, bantu kami, ya syekh. Maka ini salah satu daripada sunnah yang ada, bukan sunnah tu di sini sunnah agak sunnah Nabi ni. Ini antara amalan-amalan orang dulu yang dicela dalam agama. Boleh faham tak? So kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut beberapa amalan orang-orang dahulu dalam Quran. Pertama, mereka beriman, percaya kepada Jibt dan juga Taghut. Yang kedua, ayat kedua, juga mereka kata, orang-orang yang dilaknat oleh Allah, antara sifat mereka ialah mereka juga menyembah Taghut. Dan ayat yang ketiga menunjukkan mereka membina masjid di atas kuburan-kuburan. Iaitulah kubur Ashabul Kahfi. Boleh faham tak tu? Ada asasnya? Okey. Lalu, kalau kita kata, tu umat terdahulu. Kita ni umat Islam, Allah dah jagakan umat ni. Umat kita umat yang terbaik kan.
takkanlah akan berlaku pada umat ni apa yang dah berlaku kepada umat terdahulu. Kita kata hold on, tunggu dulu. Sebelum kata takkanlah tu, takkanlah kita nak sebuah berhala, takkanlah kita nak jadi macam orang dulu. Kita kan dah ada Quran, kita pun kan ada ulama-ulama kita, orang hebat-hebat. Takkanlah kita nak kembali kepada kekufuran. Ayat takkan tu, hold dulu sekejap. Dengar dulu, Nabi kita kata apa? Kita dah rasa, tak apa. Dah, apa? Setengah orang ni kata, tak payah. Apa kita nak takut orang sebut nama Allah, orang kafir boleh guna. Orang lemah sangatlah iman kita. Kalau kita kuat, mantap iman kita, tak ada masalah. Cakap memang sedap lah. Nah, dia seolah-olah takkanlah anak cucu kita tak boleh nak bezakan antara hak mana betul dan mana salah. Dia belajar ke cerdik ngaji universiti lah, takkanlah udah main buat takkan sama. Dia kena hold dulu. Sebelum kita rasa selamat, sebelum kita rasa secure, kita dengar dulu Nabi kita cakap apa. Nabi kita cakap dalam hadis yang ada dalam buku kita. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzati hatta law dakharu juhra dabbin la dakhaltumuhu." Kata Nabi, sesungguhnya kamu ni umat Muhammad lah, akan mengikuti tradisi, jalan, amalan yang telah dilakukan oleh umat sebelum kamu. Maknanya umat ni satu masa nanti akan jadi macam umat sebelum ni. Nabi kita bagi tahu. Semua ke? Bukan semua, ada sebahagian. Sebab dalam hadis lain Nabi kata umat dia akan ada yang senantiasa sampai kiamat berada di atas kebenaran. So kita bandingkan dua hadis ni, berarti ada sebahagian betul di atas kebenaran sampai kiamat. Tapi ada sebahagian daripada umat ni akan ikut jejak langkah kaum-kaum terdahulu. So sebelum kita rasa secure, kita faham oleh hadis ni. Makna hadis ni tak ada jaminan bahawa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara individu, secara kita kata pasti kita ni tak akan kembali kepada umat amalan jejak langkah kaum terdahulu. Tak ada jaminan tu. Sebab umat ni Nabi pun kata akan berpecah 73. Lebih teruk daripada Yahudi dan Nasrani. Nabi juga kata sehingga orang akan kembali menyembah berhala. So kita jangan rasa secure sangat. Bukanlah kita tak nak bagi rasa secure tu. Tak, kita berlindung dengan Allah. Itu adalah jalan keselamatan. Tapi dalam masa yang sama kita mesti hati-hati agar tidak terjerumus atau tidak tergelincir, terbabas masuk ke dalam jurang atau lubang atau lembah kesyirikan. Sebab red line yang saya sebut tadi, kadang-kadang kita mengucap tapi kita tergelincir jalan, langkah. Ataupun orang lain lah, kita minta Allah Ta'ala jaga kita. Nak bagi contoh kita tu takut. Tapi tak adalah kata kita dijamin. Tak. Maknanya, kalau seorang tu dia mengucap La ilaha illallah, boleh jadi lisannya betul, yang gelincirnya amalan dia. Boleh jadi. Sebab ni Nabi bagi tahu. Sebab tu kita kata jangan rasa, tak, kita ni tak ada ni, mesti betul ni. Tak ada. Nabi kita bagi tahu akan ada dari kalangan umat ni orang yang ikut jejak langkah umat terdahulu. Apa amalan umat terdahulu? Baik. Hak ni dalam ayat ni ada 3. Betul tak? Ada 3. Sekejap lagi. Itu yang pertama, mereka beriman dengan at-taghut.
Yang kedua, mereka dilaknat sebab mereka menyembah tagut tu pula. Bukan sekadar percaya, marah mereka menundukkan diri mereka kepada tagut. Tagut di sini bukan tagut kita faham ni. Kita kan kalau zalim ya tagut teruslah. Ni pemimpin tagut. Pada kita tagut tu adalah orang zalim dari sudut pemerintahan. Tagut yang Allah maksudkan dalam Quran ialah yang menyembah selain dari Allah. Itu kena faham yang tu. Kita sikit-sikit kalau bab pemimpin politik tagut semata keluar. Mau ni tagut, dia tak tahu. Hak dia kata tagut tu dalam Quran bukan sekadar yang zalim tu, yang menyembah selain dari Allah, walaupun muka dia senyum, walaupun muka dia manis, walaupun muka dia handsome. Dia adalah tagut dalam bab agama. So, apa yang berlaku pada umat terdahulu? Apa yang ada? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita dengar lagu tu berasa takut je kita. Okey. Di antara yang jejak langkah kaum terdahulu, pertama dalam bab menyembah berhala dan juga patung-patung. So sebelum daripada ni, kita dah belajar sejarah macam mana berlakunya penyembahan berhala. Apa asal usul berhala? Tuan-tuan ingat jumpa patung berhala tu pakai sembah begitu je. Dia ada background sehingga dia boleh jadi dihormati dan disanjung. Takkanlah saya tiba-tiba buat patung, tok buat patung, ataupun orang lain lah buat patung, dia buat patung-patung, muka dia macam ni, telinga dia macam ni, mulut dia macam ni, dia pergi kata, oh ni patung, sembah dia. Kalau sekadar patung, orang tak akan sembah. Dia mesti dihiasi dengan package dia, penceritaan. Kalau saya lah, malah takut pula nak sebut saya contoh. Kalau ada lah orang penjual ubat, Ni air kawi ke? Tiba-tiba hak jual ubat dia kata ni mata air daripada gunung ni dicampur dengan 7 mata air daripada gunung yang berbeza. Hak yang payah dicari begini kena lalu berapa tasik, berapa gunung, berapa batu semua sekali. Inilah airnya tuan-tuan, siapa minum ni dia akan selamat 7 keturunan. Contohlah tu. Orang beli tak beli? Orang belilah, mesti ada package tu. Bila seorang tu dibuat patung, dia bukan sekadar patung. Kan? Ada cerita di sebalik patung yang menyebabkan orang nak tunduk pada patung tersebut. So cerita ni bagaimana? Okey. Cerita ni macam-macam cerita boleh reka. Ada cerita hak memang nonsense, ngarut kita kata. Ada satu agama, tanpa sebut nama dia lah, agama apa. Tuhan dia ni patung satu kepala binatang, tubuh manusia. Kata macam mana patung ni tubuh manusia, kepala binatang. Oh, dia buat cerita. Sebenarnya dia ada satu Tuhan yang lagi hebat. Tuhan ni dia pergi bermusafir. Dia tinggal bini dia lama. Dia ada Tuhan pak, Tuhan isteri. Tuhan bini dia ni. Lepas tu bila pak dia balik, dia tengok ada budak kat rumah dia. Dia pun marah budak ni. Budak pun besar. Budak kanak-kanak lah. Dia marah, lepas tu dia pancung kepala budak ni seolah-olah budak ni masuk rumah dia tanpa dia izin dan seolah-olah dia tidak menjaga maruah isteri dia lah. Potong kepala, dia campak kepala tu dalam hutan. Lepas tu bini dia ni, bini Tuhan dia ni baru sedar. Mari-mari tengok, anak kita. Jadi Tuhan dia tu tak tahu tu anak dia. Jadi Tuhan tak tahu ni anak dia. Kita pun tepuk dahi. Allahu Akbar. Nonsense sungguh cerita ni. Tak apa lagi. Tuhan tak tahu ni anak dia. Tuhan bunuh pula anak dia. Dan Tuhan campak pula kepala anak dia dalam hutan. Bila bini kata, anak kita. Tuhan yang baru bunuh anak dia ni rasa bersalah.
Dia pergi pula cari dalam hutan, kepala hak dia campak tadi, tak jumpa. Tuhan, tak jumpa hak dia campak. Saya cakap ni tuan-tuan, bukan saya reka cerita. Tuan-tuan boleh rujuk. Dalam YouTube ada sejarah Tuhan ni. Malah sebut je nama dia. Nak tahu sangat cerita ni kan? Tuhan tak jumpa kepala hak dia potong dia campak dalam hutan. Cari-cari tak jumpa, cari-cari tak jumpa. Akhir sekali nak macam mana ni? Anak mati dah kalau tidak ada kepala ni. Dia pun tengok ada binatang tu. Binatang besar tu. Dah. Dia pun potong kepala binatang tu. Bawa balik kepala tu, cantumkan tubuh anak dia. Jadi hidup baliklah Tuhan tu, anak Tuhan. Jadilah kepala tu, kepala manusia, tubuh manusia, kepala binatang. Dalam tu ada beberapa kekarutan yang sangat dahsyat. Tuhan tak tahu tu anak dia. Macam mana Tuhan tak tahu? Tuhan bunuh orang. Tuhan campak pula kepala dalam hutan. Tuhan cari tak jumpa. Lepas tu Tuhan pergi bunuh pula binatang lain. Oh, jahatnya dia. Potong pula, cantum pula. Ya Allahu Akbar. Beberapa, tapi orang percaya sebab makeup dia. Hak tu, hak jenis kepala pelik-pelik ni lah. Tapi itu melibatkan orang memang kadang-kadang bukan asal dia daripada agama Islam. Ada patung ni, background dia, cerita dia, yang ni kita panggil khurafat ni kan. Cerita-cerita khurafat ni. Hak tadi tu khurafat lagi panggil. Ada yang cerita, base cerita tu bukan khurafat pun. Tapi dia berlaku sedikit demi sedikit. Contoh background, hak kita baca dah sebelum daripada ni, berhala yang namanya Al-Lata. Ingat tak kita cerita berhala nama Al-Lata? Al-Lata wal-Uzza wa Manata. Ada 3 berhala utama. 3 berhala utama yang disembah di Jazirah Arab. Lata, Uzza, Manata. Lata ni maksud apa? Bukan Lata Mangeshkar ke? Saya ayatkan belum ni kan? Tu penyanyi lagu Hindustan tu. Mati dah dia. Hidup lagi. Tak tahulah saya pun. Tapi Lata di sini merujuk kepada seorang individu yang dahulunya dia ni uli tepung. So bila dia mati, orang buat patung sebagai mengenang di jasa dia tukang uli tepung. Dia bukan uli tepung biasa. Dia uli tepung bagi kepada jemaah-jemaah haji. Baik orangnya. Jadi dia dibuat arca. Dia arca, bahasa kita patung tu asalnya arca. Lama-lama daripada arca tu, dia jadi berhala. Begitulah juga kisah yang kita baca dalam surah Nuh. Waddan, Suwa'an, Yaghuth, Ya'uq, wa Nasra. Asalnya siapa? Orang soleh. Bila mati, dibuat arca. Arca tu makna patung kenang-kenangan lah. Tapi setelah berlaku beberapa generasi, yang arca tu berubah menjadi berhala. Kerana manusia mati generasi pertama, datang generasi kedua, dia dah anggap lain dah. Mari generasi ketiga, akhirnya mereka kata ini adalah tempat kita minta keramat dengan dia, hajat dengan dia, macam-macam. Jadi, cerita itulah yang menyebabkan patung-patung ini disembah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. So umat ni kalau mereka buat juga patung tu, kemudian ada pula cerita-cerita macam tu, dia akan ikut apa yang telah berlaku kepada umat terdahulu. Okey? Sebagaimana umat dahulu bermula asas penyembahan dia. Dulunya orang Islam baik belaka. Asas yang berlaku gelincirnya akidah umat Islam. Tolaklah orang tak beriman daripada awal tu memang hak tu kita kata tahyul khurafat dia memang tahap melampau lah kita kata. Tapi yang berlaku dalam kalangan umat Islam ni, dia beransur-ansur
bermula daripada pemujaan orang soleh. Lama kelamaan bila orang soleh tu mati ke ataupun apa yang berlaku, dia diangkat sebagai sekutu bagi Allah. Asalnya mungkin orang soleh je. Sebab tu kita kena hati-hati, ada cerita-cerita melampau ni, dia menyebabkan pemujaan yang berakhir natijah dia kita bimbang kesyirikan. Sebagai contoh, ada orang tu nampak macam orang alim, nampak macam orang soleh. Kemudian orang pun puja dia. Orang kata dialah wali, dialah pemimpinnya para wali, dialah orang alim, kasyaf, boleh cakap dengan Tuhan kau, boleh cakap dengan Nabi kau, boleh macam-macam lah. Sampai ke satu tahap, tepat kemarau dia datang, tiba-tiba dia datang hujan. Orang pun kata, ni hujan ni berlaku ni sebab dia. Contoh. Ni hujan ni berlaku ni sebab dia ni. Sebab dia ni. Tok Wali ni mari sebab tu dia hujan. Bila kita kata lagu tu, ini bentuk pemujaan. Di mana salah dia? Kita tak salah pada sudut kalau orang ni betul baik ke soleh ke, tak ada masalah. Biarlah dia soleh, tapi bila mengaitkan kejadian alam semesta dengan individu atau seseorang ataupun dalam bentuk bintang-bintang, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Bagi contoh, kita dapat rezeki. Berapa murah rezeki? Anak aku ada 5 orang. 3 orang hak murah rezeki. 2 orang ni tak berapa murah rezeki dia. Apa? Hak ni aku beranak bulan Ogos. Bulan Ogos ni apa dia? Sagittarius ke berapa nama? Tak ingat lah, biarlah. Hak ni pasal dia beranak bulan tu, bintang dia Scorpion ke berapa nama, tak ingat lah. Dia ni pasal kita baca dalam ni, kalau orang lahir bulan sekian-sekian, rezeki dia murah, jodoh dia begini, anak dia ramai begini-begini. Percaya benda tu, nama dia syirik. Sebab rezeki, jodoh, hujan, kejadian-kejadian alam, semua ni berlaku dengan kuasa Allah. Tidak ada yang selain dari Allah. Kan berlaku gerhana zaman Nabi kan? Berlaku gerhana zaman Nabi. Kebetulan hari berlaku gerhana tu adalah hari anak Nabi meninggal. Maka orang-orang pun kata, gerhana ni berlaku sebab anak Nabi meninggal. Nabi SAW naik mimbar. Nabi kata, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia tidak berlaku gerhana ni disebabkan matinya seseorang. Nabi bebaskan kefahaman orang-orang bahawa jangan kaitkan gerhana ni dengan anak Nabi yang mati. Pasal Nabi nak jaga akidah tu. Masyarakat kita dengan pemujaan tu, ni sebab beginilah, ni sebab Tok Wali itulah, ni sebab Tok Syekh itulah, ni. Bahaya tuan-tuan. Sebab tu sunnah orang terdahulu ni kita kena tahu. Hak kita nak sebut tadi apa dia? Sunnah orang yang terdahulu kan? Antara sunnah orang terdahulu yang ada dalam ayat yang kita baca dah ni, iaitulah mereka beribadat di kubur orang-orang soleh. Asal usul dia, buat ibadat di kubur orang soleh. Itulah yang maksud menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Mula-mula mungkin dia buat ibadat tu kerana Allah dengan berkat orang soleh. Mula-mulalah. Tapi lama-lama dia pergi cium batu nisan, dia pergi letak bunga, dia pergi siram air, dia letak minyak wangi, dia mandi kat situ. Akhir sekali dia kata, wahai orang soleh, tolonglah aku. Bermula daripada pemujaan, akhirnya dia diangkat sebagai memiliki kuasa ketuhanan. Hak ni yang kita takut ni. Hak ni yang kita takut. Sebab tu anak-anak kita, cucu-cucu kita,
kawan-kawan kita, pesankanlah kepada mereka, janganlah kita bermudah-mudah dalam soal buat ibadat di kuburan, kerana telah tergelincir umat terdahulu kerana perkara ini. Dan Nabi pula kata umat kita ni akan ikut jejak langkah umat terdahulu. Maka kita sangat takut. Habis tu nak buat macam mana? Nak sembah Allah, nak ibadat kepada Allah. Allah dah bagi dah kepada kita tempat-tempat yang Allah sebut sebagai rumah Allah. Apa dia? Masjid. Masjid. Dan jangan jadikan masjid itu di kubur. Bukan tempatnya. Masjid adalah masjid yang dibina khas untuk menyembah Allah. So kita ni rajin-rajin pergi masjid, jangan rajin pergi kubur, rajin pergi masjid. Bukan kita tak boleh ziarah kubur. Kita tak halang orang ziarah kubur. Tapi ziarahlah kubur mengikut panduan yang Nabi ajar kepada kita. Nabi ziarah kubur tak? Ziarah kubur. Tapi apakah waktu Nabi pergi ziarah kubur, Nabi minta dari penghuni kubur? Tak ada. Bahkan Nabi ajar kepada kita pergi ziarah kubur, minta dengan Allah keampunan untuk ahli kubur. Itu petunjuk agama. Kalau kita lari daripada petunjuk itu, maka sejengkal demi sejengkal kita akan ikut jejak langkah orang-orang sebelum kita. Ni Allahul Musta'an. Semoga Allah jaga kita semua. Yang seterusnya, antara jejak langkah kaum yang terdahulu melampau dalam mengagungkan orang soleh. Macam mana dia sembah tu? Asal sembah tu kerana melampau. Dia anggap orang soleh ni ada karamah. Karamah tu betul ada. Tapi kita kena tahu, karamah kau, berkat kau. Siapa sebenarnya memiliki keberkatan yang paling besar? Cuba kita tanya. Boleh jawab ke dok kelas kita? Berkat ni, siapakah yang memiliki keberkatan yang paling besar? Allah kan? Sebab apa? Kan kita baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka ni maksud apa? Baraka. Kalau kita kata barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Doa kita pergi, doa orang kahwin kan? Kau tak ingat dah? Oh, musim kenduri ni takut pergi makan saja. Tak doa. Tak, pergi jumpa orang kahwin, kita baca doa barakallahu lakuma. Kalau kita ni kalau tak nyanyi dia tak ingat, dia kena barakallahu. Baru jadi hak mahizin tu baru dia jadi. Barakah ni maha berkat. Allah berkati mereka. Bila orang dapat anak, orang kata apa? Barakallahu laka fil mauhubil laka. Allah berkati pada anak yang dilahirkan untuk kamu. Jadi kita doa keberkatan dari Allah. Dan Allah pun memuji dirinya dalam Quran, tabarakalladzi, maha berkatnya Allah. Berkat-berkat ni apa? Sudah. Dik lagi kita pergi. Berkat tu sendiri, kalimah berkat tu maksud apa? Contohlah, semoga awak diberkati. Berkat ni dia ni. Oh ni rezeki ni berkat, sungguh rezeki. Semoga rezeki ni Allah berkati dia. Umur dia berkat. Apa maksud berkat? Kebaikan yang berterusan, atau kebaikan yang bertambah, atau kebaikan yang melimpah-limpah. Boleh sebut sebagai keberkatan yang banyak. Ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Jadi umur kita ni 30 contohnya, umur 40. Tapi kebaikan dalam umur 40 tu lebih banyak daripada orang 60. Contoh.
Orang ni hidup mungkin 40 tahun je. Orang tu hidup 60 tahun. Tapi selama 60 tahun, tak pernah pun ada seorang masuk Islam dengan sebab dia. Contoh. Orang ni hidup mungkin tak sampai umur 20 tahun. Allah Ta'ala rezekikan kepada dia, dia mau Islamkan orang. Beberapa orang. Dari sudut kebaikan tu, dia lagi berkat dari sudut tu. Kebaikan dia ada. Harta kita. Orang ni banyak harta, ada berjuta-juta. Kita pula harta tak banyak. Mungkin ada beribu-ribu. Atau berpuluh-puluh. Tapi pada dia yang berjuta tak ada kebaikan. Duit dia pergi habis ke melancong. Habis beli benda-benda yang tak bermanfaat. Habis duit main golf. Habis duit buat mancing. Habis duit gitu je. Seorang lagi duit dia tak banyak. Mungkin ada ribu, mungkin ada puluh. Tapi duit dia pergi kepada fakir miskin. Duit dia pergi kepada masjid, pembinaan masjid. Duit dia walaupun tak banyak tapi pergi kepada anak yatim. Duit dia tu pergi kepada tempat-tempat kebaikan. Jadi siapa sebenarnya yang lebih baik di sisi Allah? Hak yang kedua. Jadi bertambahnya kebaikan, walaupun harta kita sikit, kebaikan kita banyak. Berbanding orang harta banyak, kebaikan dia sikit. Itu namakan harta yang berkat. Umur yang berkat. Jadi siapa yang maha berkat ni? Yang bagi kebaikan tu siapa? Allah. Dan dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Padanya kerajaan langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Sepatutnya kita minta dengan Allah. Tapi ada orang ghulu, melampau dalam mencari keberkatan. Dia minta dengan orang mati. Padahal orang mati itu lebih berhajat doa dari kita. Berbanding kita berhajat doa dari dia. Dia tu berhajat kepada doa orang hidup. Berbanding orang hidup berhajat kepada doa orang mati. Kalaulah dia boleh doakan, mesti dia doa dia dulu. Betul tak? Kalaulah dia masih valid doa dia, mestilah dia boleh istighfar dalam kubur. Tapi tak. Istighfar ni sampai mati. Habis mati tak boleh dah. Kena orang lain pula tolong istighfar untuk dia. Betul tak? Pintu taubat ni tutup dua, kan? Pintu taubat tertutup dua keadaan. Satu, kiamat besar. Yang kedua, kiamat kecil. Kiamat besar ni makna terbitnya matahari dari ufuk barat. Yang tu tertutup secara total. Tak ada seorang pun atas muka bumi ni akan diterima taubat dia. Yang kedua, kiamat kecil. Kiamat kecil maknanya kiamat individu. Bila tu kiamat individu, mati. Bila matinya seseorang, berlakulah kiamat dia. Orang lain tak lagi. Tak? Bila nyawa duduk di kerongkong, maka tertutuplah pintu taubat. Tapi masih boleh tak dia menerima keampunan dari Allah? Boleh. Seandainya ada orang lain tolong istighfar untuk dia. Orang hiduplah boleh buat benda tu. Betul tak? Dalam hadis, seorang lelaki dalam syurga dinaikkan darjat dia. Dia pun hairan. Macam mana aku dapat darjat tinggi ni? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada dia, kerana istighfarnya anakmu kepadamu. Itu realiti hakikat berdasarkan dalil-dalil Quran dan hadis yang ada. Jadi mereka ni orang mati lebih berhajat kepada doa orang hidup. Banding orang hidup nak minta dengan orang mati macam mana? Tapi ada orang membenarkan tuan-tuan. Pelik dia. Dia guna analogi dan logik akal. Logik akal dia pertama, orang ini tak mati dalam kubur dia. Memanglah tak mati, tapi tak mati dalam alam lain, bukan alam nida. Alam barzakh bukan lagi alam beramal. Betul tak? Alam barzakh bukan alam beramal. Alam dunia ni alam beramal. Walaupun dia hidup, tapi dia dah hidup di alam lain. Satu, talbis dia kata, oh, orang ni hidup, tak mati. Yang kedua, talbis dia kata, lagilah, ni yang tu, lagilah
tahap wali dia tinggi. Orang mati. Dia panggil ruh yang suci. Tahu tak? Dia cahaya macam mana? Dia kata orang ni waktu dia hidup, walaupun dia wali, tapi tak sesuci waktu dia mati. Sebab roh dia ni, waktu dia hidup, tubuh dia ni ada najis. So, bila dia mati, roh dia ni keluar daripada tubuh, kemudian dia naik langit, lepas tu dia turun semula duduk di dalam barzakh, dalam kubur dia. Maka di saat itu, dia tak makan, dia tak minum, dia tak buang air kecil, maka di saat ini roh dia lagi suci dan dia dahsyat lagi setengah tu kata dia lagi tak ada kerja. Dia lagi boleh tolong kita sebab dia tak ada kerja. Dia dalam turun memang tu je kerja dia. Orang lagu ni dia guna analogi akal semata-mata. Tapi talbis iblis ni boleh berlaku lah. Akhir sekali mereka puja orang-orang soleh melampau-lampau. Saya baru ni pergi ke Indonesia kan, baru ni kan, time tak ada kelas tu. Turun flight di Surabaya. Kita pergi Surabaya. Surabaya ni rupanya ada satu kubur keramat. Saya pergi mula-mula daripada Surabaya tu naik kereta api pergi ke Jember. Pergi dengan Syahir lah. Bawa escort bodyguard seorang. Pergi sampai di Jember, duduk situ 3 hari. Ada seminar situ. Masuk hari rehat ada sehari lah. Patah balik ke aku panggil Surabaya. Naik kereta api. 4 jam pula patah balik. Fly esok pula. Duduk 1 hari di Surabaya. Lepas tu orang kawan-kawan kat Surabaya tu adalah bawa jalan-jalan. Pagi tu pergi jalan tengok kapal. Tengok biasalah. Ni Belanda lah. Macam-macam dulu. Buluh runcing. Tak buluh runcing. Waktu malam tu kita tidur di satu masjid. Dia ada bilik dia. Esok ke dia ajak kita makan pagi. Makan pagi dia kata kita makan pagi hot special. Kita makan apa dah? Kita makan apa dah? Lontong. Lontong hot special. Tepi lontong tu tepi kebetulan duduk dekat dengan Masjid Agung Sunan Ampel. Dia kata ustaz nak tengok. Saya kata tak. Boleh kita tengok ke? Kata boleh, mari kita tengok. Kita pun pergi 4 orang. Hak je bawa 2 orang. Anang dan Syahir 2 orang. Jadi kalau kata siapa dah ke kubur keramat, siapa dah lah kita ya. Siapa tu? Seorang. Assalamualaikum. Dia kata Assalamualaikum. Pak dari mana dia? Kata dari Malaysia. Dia. Malaysia. Ringgit ada Pak, ringgit dia kata. Minta duit. Pasal dia kata, orang jebak kata sebab ramai orang Malaysia mari kat sini dia kata. Saya kata, tapi masa kita pergi tu tak jumpa lah. Masuklah dalam kawasan masjid. Tapi masjid tu ada kubur. Kubur Sunan Ampel. Kita pergi, maka janggut pakai kopiah lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Buat dia apa? Assalamualaikum tu. Salam lagi salam gitu. Sudah dah lah dia tak kenal aku. Tak apa kalau dia kenal ayah aku ni datang. Kita pergi masuk. Siapa dekat pintu nak masuk kawasan kubur-kubur banyak tu. Kita pun tengok daripada jauh lah, tak kira pergi dekat kan saya ambil gambar kat sini lah, kan nak ambil gambar pun. Sebab kita rasa perbuatan tu orang panggil apa? Seolah-olah sempit dada kita. Kita rasa macam lemah rasa. Kita tengok orang duk doa di kubur, mitok dengan kubur. Pada tepi dia masjid. Ni masjid. Ni kubur. Kalaulah kubur hak di masjid pun masjid hak di kubur pun dah dilarang dah. Apa dah lagi kalau masjid hak memang tak ada kubur, tu lagi afdal lah. Hak tu betul lah. Ni sebelah kubur. Kita nak mikir kenapa je tak pergi kat masjid ni, duduk di kubur ni. Masjid ada je, bukan tak ada. Tepi tu je. Tapi duduk situ doa kata, cukuplah saya tak boleh nak masuk. Saya dia kuat sikit. Dia boleh ambil kat dalam, tengok orang ambil gambar air telaga mandi. Kawan dia kata, Ustaz ni mana pada dia ni macam air zam-zam dah ni. Tapi saya kata, siapa dia ni? Asal-asalnya memang orang. Mungkin dia sendiri tu orang baik. Orang baik. Dia datang menyebarkan Islam di Indonesia. Dia asal orang Arab. Dia datang, dia lah mengislamkan ramai di kalangan. Asal tak ada masalah pada dia.
Tapi bila orang mari puja kubur begitu, begini kubur pula ni. Tuan-tuan kalau tengok dalam gambar internet, hak ada kubur dihias dengan bunga-bunga. Bunga apa dia panggil? Bunga jasmin tu kan? Bunga kemboja. Bunga kemboja tu kan? Dia buat jalin-jalin macam cake icing kita tengok. Cantik. Lepas tu ada nisan, orang duduk cium-cium nisan. Tu kubur Sunan Ampel lah tu. Pemujaan yang melampau pada orang-orang soleh. Ini bukan zaman ni berlaku. Umat terdahulu dah berlaku pada mereka. Bila Nabi kata umat ini akan mengikuti jejak langkah umat terdahulu, makna betul lah. Kita jangan rasa selesa ada. Inilah yang berlaku. Sebab dah berlaku dah zaman dulu dan kemudian berlaku pula zaman ni. So kita nak kata apa? Yang seterusnya, umat terdahulu, apa yang berlaku kepada mereka, bina masjid di kubur. Itu kita dah sebut dah tadi. Kemudian umat terdahulu juga mengubah ayat-ayat Allah mengikut hawa nafsu mereka. Okey, seperti mana Yahudi ubah hittatun dengan hintatun. Mereka ni juga makan harta riba. Ini semua bentuk-bentuk apa panggil? Kalau kaum Nabi apa tu? Ad, kaum Nabi Hud, kaum Ad tipu timbangan. Betul? Kaum Nabi Lut homoseksual. Kaum-kaum terdahulu ni dia buat maksiat sehingga dilaknat dan dibinasakan oleh Allah. Kalau kita perhati di kalangan umat ni ada yang mengikut jejak langkah umat terdahulu. Cumanya beza kerana umat ni Allah rahmati lebih daripada umat terdahulu. Allah tangguhkan, bukan tak azab, tangguhkan azab. Sehingga dia tidak dibinasakan macam umat terdahulu, tapi dia akan diazab di akhirat nanti. Yang tu kita kena hati-hati. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kata Nabi dalam hadis tu, sehingga kalaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, nescaya kamu pun akan masuk ke dalamnya. Ikut jejak langkah umat terdahulu sampai ke lubang biawak. Istilah ni maknanya sampai ke dalam seburuk-buruk perkara syirik dan seumpama dengannya kamu akan buat. Sebahagian daripada umat. Sebab tu kita ni kena hati-hati, jangan sampai kita menyerupai ibadatnya orang-orang kafir. Lalu para sahabat tanya, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani kah? Nabi SAW kata, siapa lagi kalau bukan mereka? Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis yang seterusnya kita baca terjemahan terus. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat lihat belahan timur dan belahan barat. Dan sesungguhnya umatku, kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Dan aku diberi 2 perbendaharaan simpanan, merah dan putih, yakni Imperium, yakni Empire Parsi dan juga Rom. Aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku agar mereka tidak dibinasakan dengan pacaklik, itu kemarau. Pacaklik itu kemarau yang berpanjangan. Dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Lalu Tuhanku berfirman, wahai Muhammad, apabila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan itu tidak akan diubah lagi. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu
bahawa aku tidak akan membinasakan mereka dengan kemarau yang berpanjangan dan tidak akan menjadi seorang musuh berkuasa atas mereka selain dari kaum mereka sendiri, sehingga nantinya musuh itu akan dapat merampas seluruh negeri mereka, sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadapi mereka. Dan sampai umatmu itu sendiri, sebahagian mereka menghancurkan sebahagian yang lain, dan sebahagian mereka menawan sebahagian yang lain. Jadi ini antara umat apa tu yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita dari sudut jaminan azab tak berlaku seperti azab dahulu. Tapi amalan orang dahulu tak ada jaminan kita tak ikut mereka. Boleh faham tak? Yang Allah jamin kepada Nabi apa? Azab kaum terdahulu. Tak akan timpa umat ni. Tapi maksiatnya kaum terdahulu boleh saja berlaku pada kaum ini. Itu. Dan umat ni akan berpecah dan bermusuh antara satu sama lain. Yang ni Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian hadis yang terakhir yang kita boleh baca hari ni. Hadis ni juga saya baca terjemahan dia sebab masa kita tak cukup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, hadis ni diriwayatkan oleh Al-Barqani dalam sahihnya dengan tambahan tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang aku khawatirkan kepada umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Para pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin di sini a'immah, dalam hadis dia panggil a'immah ni imam-imam. Kita bila sebut imam ni nampak dekat sikit dengan pemimpin agama kan. Kalau sebut pemimpin ni nampak macam pemimpin secara politik semata-mata. Tapi sebenarnya kedua-dua termasuk. Pemimpin yang menyesatkan, sama ada dari sudut kekuasaan politik ataupun kekuasaan agama. Mereka ni duduk depan memandu manusia kepada kesesatan. Ini paling Nabi sallallahu alaihi wasallam takut. Kemudian okey. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Kiamat tidak akan terjadi sebelum ada satu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Nabi kata, tak akan berlaku kiamat sehingga umat Nabi ini akan ikut jejak langkah umat terdahulu, dan beberapa lagi akan jadi penyembah berhala. Macam kita kata muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berhala ni istilah agama tadi dia tak sebut patung je. Dia sebut sebagai taghut. Jadi boleh jadi patung, boleh jadi pokok, boleh jadi kita tak tengok bentuk tu. Kita tengok amalan orang buat di situ. Lalu kalau kita faham macam tu, boleh jadi juga kuburan jadi berhala. Sebab apa orang buat di kubur sama dengan orang buat di berhala. Sujud, minta rezeki. Padahal minta dengan Allah lah patutnya. Tapi dia minta dengan tuan kubur. Sama persis amalan yang berlaku pada berhala. Jadi Nabi SAW kata umat dia ni akan kembali menyembah berhala. Tidak akan berlaku kiamat sehingga umat dia menyembah berhala. Ada di kalangan umat. So hak sembah berhala betul pun ada juga. Hak sembah berhala-berhala dalam bentuk lain pun ada. Yang penting umumnya mereka menyembah dan meminta kepada selain
Allah. Dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam lafaz dia 30 pendusta ni apa dia? Dajjal. 30 Dajjal. Kita cuba baca dalam makna tu. Hatta wa innahu, baris yang ketiga. Ujung sekali lafaz matan hadis tu. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathun kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun. Pendusta-pendusta yang 30, setiap daripada mereka mengaku nabi. Jadi pendusta-pendusta agama yang disebut dalam riwayat lain, mereka lah Dajjal agama. Dajjalun, pendusta. Sebab tu orang Dajjal ni, dia tak mari bawa nama Dajjal, tak ada name tag pun dia. Kalau dia ngaku, akulah Dajjal, contohlah. Confirm tak ada orang ikut. Mana ada orang nak pendusta. Scammer pun tak ngaku dia scammer. Tak? Dia mari dengan rupa scammer. Pakaian dia cantik, penampilan dia baik, cantik lagi, mulut dia manis, bahasa dia lembut. Tapi sebenarnya dia scammer. Agama pun ada jugalah watak itu. Menarik, mendayu, sedih, pakai jubah, tasbih pula besar, gantung dekat leher lagi. Orang pun tengok, oh dia ni ustaz ni, ulama ni, wali ni. Padahal yang di mulut dia ucap tu, benda yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, dan malah dia mengajak orang minta kepada selain Allah. Ni yang paling takut kita ni. Tapi ramailah pengikut ni. Ramai pengikut ni. Bukan sini je. Seluruh dunia. Ramai pengikut-pengikut orang macam ni. Pasal kadang-kadang mereka ni memang suka kepada follower yang ramai. Dan dia memang, dia panggil, dah jadi apa? Bahasa orang putih dia panggil cult. Apa dah? CULT. Apa dia panggil? Kultus lah. Dia jadi macam satu kumpulan yang satu kumpulan dan ada seorang pemimpin yang dikultuskan, yang disucikan. Jadi seolah-olah macam kata grup Ayah Pen dia jadi satu kal. Apa saja Ayah Pen kata mesti betul. Dia sampai ke tahap pemujaan macam tu. Yang tu hak orang ngaku nabi ni gitulah. Tapi boleh jadi dia tak sebut pun dia nabi. Tapi dia mengaku dia menerima wahyu-wahyu dari Allah. Dia kata aku dapat ilmu direct daripada Tuhan. Wah. Kalau mu kata gitu maknanya mu ni level nabi lah. Kan? Sebab apa yang membezakan nabi dengan yang bukan nabi ialah wahyu. Kalau dia kata dia dapat ilmu direct daripada Tuhan, dia seolah-olah telah mengaku dia ni nabi. Jadi kata Nabi SAW, sebelum kiamat akan ada di antara umatku 30 pendusta yang mengaku Nabi. Padahal akulah penutup para Nabi. Patutnya kita tak terima dah wahyu baru. Tak ada dah wahyu baru. Hak ada ni, apa yang ada zaman Nabi, itulah ada zaman ni. Kata Imam Malik, rahimahullah, apa yang menjadi agama zaman Nabi, itulah agama zaman kita. Apa yang bukan agama zaman Nabi, tak akan jadi agama zaman kita. Pasal apa? Wahyu dah tertutup. So, kalau ada orang kata, mu ambil mana ni? Quran tak ajar, hadis tak? Aku mimpi. So, kita kata itu adalah panggil dakwaan yang berat kerana seolah-olah dia menerima wahyu. Tidak ada lagi Nabi sesudahku. Dan akan tetap ada dari umatku satu golongan yang tegak membela kebenaran dan mendapat pertolongan dari Allah. Mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka
sampai datang keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam masa kita kata duk bimbang, duk takut tadi, Nabi bagi pula satu berita gembira. Walau apa pun yang berlaku, yang asli daripada Nabi itu tidak akan hilang sampai kiamat. Yang ori itu akan senantiasa ada dari umatku yang berpegang di atas ajaran Nabi ni. Yang tegak membela kebenaran dan mendapat pertolongan dari Allah, tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai kiamat. So, di situ ada satu sinar bagi kita di hujung terowong. Tak dirasa gelap dah, sudahlah, habis dah lah umat ni, habis dah lah. Seolah-olah Nabi kata ni, umat dia akan kembali kepada jahiliyah, habis semua sekali. Di hujung hadis Nabi kata, akan ada daripada umatku yang tetap berada di atas kebenaran sampai kiamat. So, hijrah kita ialah dalam perpecahan yang berlaku ni, bukan nak sebut aku betul, mu salah, aku salah, mu betul. Tak. Hijrah kita ialah mencari kebenaran dari Tuhan. Mencari kebenaran dari Al-Quran. Hijrah kita hak tu. Jangan kita nak kata asal benda baik tak apalah. Itu bukan cara dia. Nabi pun gariskan garisan yang panjang satu. Ada jalan. Bukan Nabi garis kemudian Nabi pun kata mu ikutlah jalan mana-mana asal baik je. Tak ada. Nabi tu garis-garis pendek, putus-putus, dan Nabi gariskan garisan yang panjang. Nabi baca ayat Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman. Jalan tu yang kita cari. Sebab tu asal dalam bab agama ni, dalam bab agama lah, ibadatnya, asal dia kita cari petunjuk. Bukan kita buat dulu, baru kita tanya. Tak ada orang larang pun. Kan? Asal dalam bab ibadat kita cari petunjuk. Ada perintah kita buat. Tak ada perintah, kita duduk diam-diam dulu. Macam kita lah, saya ambil mudah kadang-kadang. Orang tak tanya, kita pergi ke jalan, highway ni, dekat jalan ni dia tunjuk ke apa? Petunjuk ke dia tunjuk larangan? Banyak biasanya, dia akan bagi petunjuk. Maknanya Kuantan, kanan. KL, kiri. Ampang, straight. Contohnya. Dia tak kata, mugilah mana-mana asal jalan tu okey-okey. Apa berlaku kalau tak ada signboard tu? Signboard dia, ikutlah jalan mana, yang penting sampai. Oh, dia kata tak ada larangan apa masuk, aku masuk je lah. Gitu ke highway? Tak ada. Kalau siapa yang cari macam tu kat highway, aku nak pergi ke Kuala Lumpur, aku masuk jalan mana, yang penting kata tak ada signboard no entry, larangan pergi ke Kuala Lumpur jalan ni. Memang tak jumpa. Yang kita kena cari bukan no entry tu, kita cari signboard hak tunjuk pergi ke mana. Faham tak? Setengah-setengah tu nak tunjuk signboard no entry macam mana, jalan pun tak ada. Ada orang kata-kata, macam kita kata, dalam bab ibadat, contoh paling mudah. Nah, dalam bab agama, kita kena cari petunjuk. Solat 5 waktu ni berapa rakaat? Maka petunjuk yang ada, subuh 2 rakaat. Petunjuk yang ada, zuhur 4 rakaat. Petunjuk yang ada, asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isyak 4 rakaat. Kalau kita kata, ada tak larangan solat subuh ni 3 rakaat? Memang tak ada lah. Ada tak larangan solat maghrib 4 rakaat? Memang tak ada lah. Sebab apa? Sebab dah ada petunjuk. Jadi kalau kita kata, aku nak semayang, ikutlah selama tak ada larangan aku nak buat. Tak akan berlaku macam tu dalam ibadat. Ibadat ni kita cari petunjuk. Quran kata apa, Nabi ajar macam mana, kita cari yang tu. Itulah jalan keselamatan. Sebab tu kita kata, Nabi bagi tadi pecahan-pecahan umat dia. Ada hak 30 pendusta. Ada akan ikut umat terdahulu sampai ke lubang biawak. Ada hak umat terdahulu macam, tapi di hujungnya Nabi kata,
akan ada umatku yang tetap berada di atas kebenaran sampai kiamat. Hak kebenaran yang dimaksudkan ialah ajaran Nabi yang asli, yang tulen, yang ori, yang asal. Yang ni kita tahu, yang kita nak cari. Tapi yang asal ni kena kembalilah kepada sumber dia yang asal, Quran dan As-Sunnah. Yang tu yang kita duk kempen, tuan-tuan, ikutlah Quran, ikutlah hadis, jangan ikut apa panggil hawa nafsu. Kita tujuannya bukan nak larang orang ziarah kubur. Bukan nak larang orang berzikir, bukan nak larang orang selawat. Ni bila kita kata selawat yang pelik-pelik ni puja Nabi, dia pun kata, oh ni tengok orang larang orang selawat. Tak ada orang larang selawat tau. Kita nak jaga keaslian, ketulinan agama seperti mana yang Nabi buat dulu sampai ke umat ni ada lagi akan kita jumpa. Islam yang ori versi Nabi Muhammad ni ada. Nabi tak ajak kita pergi doa di kubur. Nabi suruh pergi masjid, kita pergi masjid. Nabi tak suruh kita minta dengan orang mati. Nabi suruh minta dengan Allah, kita minta dengan Allah. Ada lagi ajaran Nabi yang ori ni bila kita rujuk Quran, bila kita rujuk hadis, kita akan jumpa. Maka yang inilah kita berpegang dengannya kerana Nabi kata, walaupun umat dia ni macam-macam berlaku, akan tetap ada satu kumpulan yang kekal di atas kebenaran yang Nabi bawa sampailah kiamat. So insya-Allah kerja kita menggabungkan diri dengan kumpulan yang benar berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan itu dibuktikan dengan hujah, bukan sekadar dengan ucapan semata-mata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah yang dapat kita sebut pada hari ini. Apabila kita bab ni, kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang, bab yang ke-24 pula, pada hukum sihir. Faham ke hari ni? Mudah-mudahan faham insya-Allah. Dan kita doalah banyak-banyak agar Allah selamatkan kita daripada kesyirikan. Nabi Ibrahim pun minta tahu. Nabi Ibrahim, tarah dia Nabi, anak-anak dia pun Nabi, cucu-cucu dia pun Nabi. Dia masih minta dengan Allah supaya Allah selamatkan anak cucu dia daripada penyembahan berhala. Padahal dia Nabi Ibrahim. Maksud kita pun, kita minta jugalah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, selamatkan zuriat keturunan kita daripada kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.